kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya soalan nombor 3. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang di-Pertua, Pusat Hemodialisis Hospital Bintulu telah dinaik taraf pada tahun 2013 iaitu dengan memperluaskan ruang bagi rawatan hemodialisis dan menambahkan bilangan mesin hemodialisis dari 12 buah kepada 24 buah. Daripada jumlah ini, satu mesin hemodialisis untuk pesakit hepatitis B telah ditambah kepada 2 buah mesin yang boleh menampung 12 slot rawatan. Jumlah keseluruhan pesakit hepatitis B di Hospital Bintulu adalah 12 orang. Pada masa ini, tiada pesakit hepatitis B yang sedang menunggu untuk menjalani rawatan dialisis dan juga tiada pesakit hepatitis B dihantar keluar dari bahagian Bintulu untuk rawatan hemodialisis. KKM sentiasa memantau keperluan dan menambah baik fasiliti perkhidmatan di kementerian dari masa ke semasa dan ianya dibuat secara berfasa bergantung kepada keperluan populasi setempat. Tuan Yang di-Pertua, Jabatan Kesihatan sentiasa berusaha untuk meningkatkan mutu perkhidmatan kesihatan di semua fasiliti kesihatan termasuk di klinik kesihatan Bintulu. Pasca Perintah Kawalan Pergerakan, klinik-klinik kesihatan termasuk klinik kesihatan Bintulu telah berusaha untuk mencegah kesesakan berlaku dalam premis klinik melalui pelbagai cara, antaranya mengatur kedatangan ke klinik dengan lebih sistematik, menggunakan sistem tebun janji berperingkat dan memperkenalkan sistem tebun janji melalui kaedah online, panggilan telefon dan juga email bagi semua perkhidmatan yang ditawarkan di klinik. Perkhidmatan konsultasi secara maya diperkenalkan bagi pesakit-pesakit stabil yang terpilih dan kaedah ini juga memberi keselesaan kepada pesakit-pesakit kronik yang stabil. Bahagian farmasi juga telah melaksanakan beberapa inisiatif, antara lainnya perkhidmatan ubat melalui pos, sistem pengambilan ubat secara temu janji, mengadakan pusat pengurutan ubat susulan PPUS, menyediakan kaunter khas bagi pengurutan ubat dan perkhidmatan ubat secara pandu lalu. Setiap klinik memantau peratus preskripsi dispense dalam tempoh 30 minit setiap hari. Dan pencapaian klinik kesihatan Bintulu adalah melebihi 90%. Dalam usaha mengurangkan waktu menunggu di klinik ini, pelanggan juga ditawarkan perkhidmatan tambah nilai atau value added service dengan izin seperti kad temu janji, letak dan ambil, ubat melalui pos atau UMP dan juga pusat pengambilan ubat susulan setempat PPUSS. Aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan di klinik kesihatan Bintulu telah mengurangkan waktu menunggu di mana pemantauan KPI masa menunggu klinik ini berjaya melebihi sasaran yang ditetapkan iaitu 91%, melebihi 90% yang telah ditetapkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Datuk Tiong, Datuk Seri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Memang terima kasihlah Yang Berhormat Menteri atas jawapan itu. Saya boleh kata kebanyak-banyak bahagian kita jawab cuma syok sendiri saja. Terutama sekali atas perkhidmatan di polikliniknya. Kalau Timbalan Menteri tidak berapa faham, saya nak ambil peluang ini menjemput Timbalan Menteri turun padang bersama-sama saya. Kita boleh lihat dan difaham macam mana kita biar perkhidmatan di klinik. Datuk Yang di-Pertua, soalan tambahan ini. Masa ini masalah bila kita merancang untuk membina ini hemodialisis. Hemodialisis klinik ataupun tempat rawatan ini hemodialisis punya bangunan, bila kita rancang, memang kita tidak ambil kira future development ataupun masa panjang. Kita tidak ambil tahu. Kita biarkan saja kita planning what the need for today. Kita sekarang masalah tidak cukup tempat untuk menambah mesin. Saya terus terangkan kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, banyak hemodialisis mesin terma daripada orang awan, daripada Bintulu. Bukan kerjaan belinya. Ada kerjaan beli seberapa unit saja, kebanyakan daripada NGO. Tetapi bila orang awam masuk nak buat hemodialisis, jawapan daripada klinik ataupun daripada hospital, we give priority to the government officer, tengah izin. Orang kata kita tonek ini mesin, kita terima ini mesin, akhir sekali kita tidak boleh melawat ini hemodialisis mesin. Saya nak tanya ini, macam mana kementerian
akan mencadang untuk menyelesaikan ini masalah tersebut ini. Jangan lagi saya tengah jawab, kita syok sendiri. Please keep the reality. How to resolve the problem tengah izin. Sekian. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Tahniah kepada YB Bintulu kerana begitu prihatin dengan masalah rakyat di kawasannya, khususnya dengan masalah hemodialisis. Perkara pertama yang disarankan tadi ialah tentang KPI yang telah kita nyatakan kat sini dan usaha-usaha yang telah dijalankan dan akan dijalankan oleh KKM untuk mengelakkan kesesakan dan untuk memudahkan pesakit-pesakit yang datang. Ini bukanlah data-data yang kita ambil untuk syok sendiri. Ini adalah data-data yang benar yang telah datang daripada fakta-fakta yang betul. Dan kita dapat lihat hari ini, contohnya KPI menunggu tu, kita telah melepasi daripada KPI yang disasarkan. Jadi ini satu perkara baik yang saya rasa akan insyaAllah akan memudahkan rakyat di kawasan Bintulu. Kalau you kata dan nak juga KPI, kita sama-sama turun menyatakan lah. Jangan bahawa pakai protokol KPI dulu kita punya perkhidmatan. Staf KKM di kawasan Bengkulu telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Perkara kedua tadi saya mendengar daripada YB Bintulu mengatakan bahawa tentang begitu lama kawasan untuk mengadakan hemodialisis ini. Sebenarnya kita membuat hemodialisis ini mengikut keperluan. Yang pertamanya mengikut fasa-fasanya. Yang pertamanya mengikut keperluan. Jadi kita tengok pesakit di Bintulu hemodialisis 126 orang. Yang tidak ada jangkitan. Yang ada jangkitan hepatitis B cuma 12 orang. Dan kita ada 2 mesin untuk hepatitis B. Dan tidak ada, telah dinyatakan bahawa tidak ada yang mereka terpaksa keluar. Dan tidak ada mereka yang tidak dapat layanan yang sebaiknya. Jadi dengan 140 orang jumlah pesakit yang memerlukan hemodialisis, dengan kita ada 29 mesin dialisis sekarang ni. Yang Berhormat Timbalan Menteri, ini telah data dari mana? Kenapa? Yang Berhormat, saya rasa kita tak boleh buat semua sekali pada semua hospital. Kerajaan begitu prihatin tentang masalah rakyat. Jika contohnya YB Bintulu, jika ramai lagi pesakit-pesakit yang memerlukan hemodialisis di hospital Bintulu, insya-Allah kerajaan akan pasti menambahkan bilangan dan juga meluaskan kawasan untuk hemodialisis ini. Terima kasih. Rasa. Silakan Yang Berhormat Hulu Langat. Ya, terima kasih Yang Dipertua Timbalan Menteri. Saya masih bercakap membawa tajuk tentang hemodialisis ini. Saya mendapati bahawa pesakit-pesakit persendirian, sebagai contohnya penaja-penaja seperti Yayasan Kebajikan Negara pada 2018 hanya menaja 66 orang sahaja pesakit persendirian, kosnya hampir 4 juta. Mereka meletakkan syarat pemohon berpendapatan bawah 1,200, sedangkan kalau kita lihat kadar kemiskinan, garis kemiskinan semakin meningkat. Soalan saya, adakah Kementerian Kesihatan mengumpulkan balik penaja-penaja dan juga pengusaha-pengusaha pusat dialisis ini untuk diberikan penerangan agar diangkat dan dinaikkan lagi kos tajaan mereka dan juga menambah lagi bilangan pesakit-pesakit luar, pesakit-pesakit persendirian untuk ditaja. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih YB. Terima kasih Tuan Speaker. Kalau melihat khususnya apa yang YB nyatakan tadi ialah tentang paras garis kemiskinan PJK telah berubah dan ini boleh menggugat sesiapa yang menerima contohnya hemodialisis pada peringkat gaji yang tertentu. Jadi saya percaya dengan perubahan-perubahan yang terkini, ini kita panggil dinamik lah. Kalau dulu kita perlukan sikit, sekarang kita perlukan lebih banyak. Kalau dulu kita perlukan ruang yang kecil, sekarang kita perlukan ruang yang lebih besar. Dan kalau PJK telah berubah dan tahap garis kemiskinan ini telah berubah, ini menyebabkan mereka-mereka yang biasa dapat umpamanya tak dapat, maka saya yakin kerajaan akan bertindak melalui KKM, akan memanggil mereka-mereka yang terlibat, all the stakeholders dengan izin, supaya mereka diberi penerangan dan diberikan tata cara bagaimana untuk mengendalikan hemodialisis ini. Yang pentingnya sekali adalah untuk memudahkan rakyat, tidak menyusahkan rakyat, yang memudahkan rakyat untuk menerima rawatan yang penting ini untuk kesihatan mereka.
Terima kasih Tuan Speaker. Datuk Speaker, boleh tambah satu soalan Speaker? Dialisis sangat penting untuk rakyat, ringkas Datuk ya. Speaker. Ringkas yang Mohamad Jelebu. Ringkas Datuk Speaker, saya nak bawa pengertian dulu Datuk Speaker. Lilin membakar, api membakar lilin, Speaker. Bila kita, maknanya kita membakar diri kita menangi orang lain. Saya antara parlimen yang mencadangkan supaya temporary partition board dibuat. Kemudian hari ini tiba-tiba tempat saya dihantar ke sudut dunia. Tak apa Speaker, saya terimalah itu sebagai hukum alam. Datuk Speaker, soalan saya. Pesakit dialisis ni Datuk Speaker, ada di kalangan mereka yang mampu. Di kalangan mereka-mereka yang mampu. Tapi menerima rawatan dialisis di pusat dialisis swasta dan kebanyakannya di pihak kerajaan. Soalan saya, adakah pihak kementerian mempunyai usaha untuk educate mereka yang mampu supaya mempunyai mesin dialisis di kediaman masing-masing dengan training, dengan sistem yang betul supaya kepadatan pesakit dialisis di pusat-pusat dialisis ini dapat dikurangkan. Terima kasih Speaker. Okay. Terima kasih. Yang Mohamad Jelebu, walaupun ke belakang kita masih nampak dan masih mendengar. Oh, terima kasih Speaker. Yang Mohamad Sangat Jelebu. menghargai. Terima kasih Tuan Speaker. Kejut juga saya dengar cerita lilin membakar tadi. Maknanya jelebu dah terbakar. Tuan Speaker, ini bercerita tentang masalah akhir, end stage, umpamanya end stage renal failure yang memerlukan hemodialisis. Mereka ini datang daripada penyakit NCD. Contohnya kita bagi tahu penyakit kencing manis dan sebagainya yang menyebabkan penyakit akhir yang begini. Jadi yang pertama sekali lah, bagaimana kita nak menolong ni, dia ada banyak kategori. Kalau B40 tu kita ada usaha-usaha untuk membantu. Dan begitu juga dengan M40 umpamanya. Dan juga begitu mereka yang berkemampuan. Ada ramai orang berkemampuan yang boleh beli rumah yang besar, boleh beli kereta yang banyak. Dan kalaulah mereka terkena hemodialisis ini, dengan kemampuan yang mereka ada, mereka patut mengadakan sistem yang tersendiri. Walau bagaimanapun, perkara ini bergantunglah pada usaha sendiri. Dan kebanyakannya rakyat yang kita hari-hari ini untuk mewujudkan sistem hemodialisis ini bukanlah mudah dan bukanlah murah. Yang terpenting sekali ialah sepatutnya rakyat lebih tumpu kepada bagaimana untuk tidak sampai ke end stage renal failure, iaitu dengan menurunkan kadar NCD di negara ini. Terima kasih Tuan Speaker.